Bab berhubung dengan binatang kurban yang dihantarkan ke Mekah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa pada tahun Hudaybiyah bersama binatang-binatang kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor unta yang mana dahulunya adalah kepunyaan Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa dalam sekian banyak binatang kurban yang dibawanya seekor unta yang mana dahulunya adalah kepunyaan Abu Jahal. Di kepalanya ada cincin perak. Ibnu Minhal berkata cincin emas. An-Nufaili menambahkan dalam riwayatnya, beliau mahu menimbulkan kemarahan orang-orang musyrikin dengannya, yakni dengan berbuat begitu. Babun fi hadiyil baqar, bab tentang lembu yang akan dikurbankan atau dibawa dan dihantar sebagai binatang kurban. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan bagi pihak keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada' seekor lembu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih bagi pihak isteri-isterinya yang melakukan umrah seekor lembu yang dikongsikan di antara mereka, ataupun yang dikongsikan oleh mereka. Babun fil isy'ar, ini bab tentang isy'ar. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur di Dzul Hulaifah. Kemudian beliau meminta seekor unta lalu diisyarkannya, yaitu dari sebelah kanan bonggolnya, ataupun beliau mengisyarkannya di sebelah pada papan bonggol, sebelah kanan untanya itu, safhah, yani di bonggolnya yang sebelah kanan. Thumma salata an haddam, kemudian beliau salata an haddam, menyapu darah itu. Wa qalladaha bina'lain, dan mentaklidkannya, yakni menyangkut padanya sepasang selipar ataupun sepatu. Kemudian dibawakan kenderaan baginda apabila beliau telah berada di atasnya, dan unta itu berdiri di Baidah, baginda berihlal untuk mengerjakan haji. Dengan sanad satu lagi juga, serupa tu juga, cuma dia kata Nabi SAW menyapu darah dengan tangannya. Abu Dawud berkata itu diriwayatkan oleh Hammam. Qala, riwayat Hammam, katanya dalam riwayat dia tu Nabi SAW menyapu darah yang keluar selepas dia melakukan isy'ar itu dengan jarinya. Abu Dawud berkata ini adalah termasuk dalam sunan ahli Basrah yang mereka sahaja kemukakannya.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Miswar bin Makhrama dan Marwan. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW keluar pada tahun Hudaybiyah. Apabila telah berada di Dzul Hulaifah, beliau menyangkut sesuatu tanda binatang kurban itu, menyangkut sesuatu pada binatang kurban yang mahu dihantarnya itu. Wa asy'arahu, dan beliau mengisyarkannya. Wa ahrama, dan beliau berihram. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan kambing yang telah ditaklidkan, yakni yang telah digantungkan sesuatu di tengkuknya sebagai tanda ia adalah binatang kurban. Bab tabdilil hadi, ini bab menukar binatang kurban. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Umar bin Al-Khattab pernah hendak menghantar atau membawa sebagai binatang kurbannya unta bukhti. Lalu ada orang hendak memberikan kepadanya sebagai bayaran kepada unta itu, yakni ada orang hendak membeli untanya itu dengan harga 300 dinar. Beliau pun pergi kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berniat untuk membawa unta bukhti ini sebagai binatang kurban saya. Tiba-tiba ada orang mahu memberikan kepada saya harganya 300 dinar. Yani ada orang mahu membelinya daripada saya 300 dinar. Ba itu ba badaliyah. Tiba-tiba saya akan diberikan, dengan saya memberikan unta ini kepadanya 300 dinar. Tiba-tiba saya akan diberikan 300 dinar jika saya memberikan unta ini kepadanya sebagai pertukaran lah. Itu kalau makna asal dia payah lah gitu. Sebenarnya tiba-tiba ada orang mahu membelinya dengan saya dengan harga 300 dinar. Itu dah maksud dia. Bolehkah saya menjualnya dan membeli dengan harganya itu budnan, unta-unta yang lain, beberapa ekor unta yang lain? Qala, Nabi SAW bersabda, la, tidak boleh. Sembelihlah unta itu sendiri, unta itu juga, unta yang telah kamu niatkan itu, kamu kena sembelih itulah juga. Kata Abu Daud, ini kerana beliau atau dia yang Sayyidina Umar telah mengisyarkannya, telah mengisyarkan unta itu. Bab orang yang menghantar binatang kurbannya dan dia terus berada di tempat tinggalnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya telah memintal kalung ataupun di tali lah, di tali tengkuk unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan saya. Maksudnya sendirilah, saya sendiri pinta tali tengkuk unta-unta Rasulullah. Kemudian beliau mengisyarkannya dan mentaklidkannya. Kemudian beliau menghantarnya ke Baitullah dengan beliau sendiri terus berada di Madinah. Tidak halal, tidak haram kerananya sesuatu yang sebelum itu halal kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW menghantar hadiahnya, binatang kurbannya dari Madinah. Sayalah yang memintal tali tengkuk
binatang kurbannya itu. Kemudian beliau tidak menjauhi sesuatu yang dijauhi, ataupun beliau tidak menjaga diri, memelihara diri daripada sesuatu yang dijaga oleh orang yang berihram. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar hadiunya. Sayalah yang memintal tali tengkuk unta-unta itu dengan tangan saya daripada kapas ataupun bulu binatang yang seperti kapas itu yang ada pada kami. Thumma asbaha fina halalan. Selepas itu pada keesokan paginya beliau tetap halal bersama kami. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya. Babun fi rukubil budn. Ini bab naik unta yang dilepaskan untuk kurban. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki yang mengelak unta. Ini berjalan bersama unta yang akan dikorbankannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naiklah unta itu. Orang itu berkata, ia adalah unta untuk dikorbankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naiklah. Apalah engkau ni? Pada kali yang kedua atau kali yang ketiga beliau berkata begitu. Wailak. Dia kata begitu tu pada kali yang kedua, naiklah. Kali yang ketiga, wailak. Irkabha wailak. Wailak itu boleh juga kita terjemah dengan naiklah. Teruk sungguh kamu ni. Teruk betul kamu ni. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata Abu Zubair kata, saya bertanya Jabir bin Abdullah tentang naik unta yang akan dikorbankan di tanah Arab. Faqala, Jabir berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naiklah unta itu dengan cara yang munasabah, dengan cara yang baik. Apabila engkau terpaksa menggunakannya sehingga engkau mendapat belakang yang lain, yakni sehingga engkau mendapat kenderaan ataupun unta yang lain. Kita tengok semula tentang hadi ni. Hadiu ialah binatang kurban. Binatang kurban. Kurban ni ada dua kan. Pada masa-masa tu lah juga, pada masa orang kurban di sana tu, di Mekah tu, kita di orang Islam di dunia ni mana-mana pun raya haji tu kurban juga binatang. Tu orang panggil binatang kurban juga bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arabnya dia lain. Hak tu hak kurban hari raya tu orang tak panggil hadiu. Hak tu orang panggil udhiyah. Orang panggil udhiyah dalam bahasa Arabnya. Dia ada 4 suku dalam kitab-kitab ni, udhiyah ataupun dhahaya jamuknya. Adapun hadiu ni hak kurban yang khusus di sana. Ia dilakukan oleh orang-orang ni yang melakukan haji ataupun umrah. Itulah yang dimaksudkan dengan haji, binatang kurban. Sama ada daripada luar dibawa, kita bawa terus daripada rumah kita, ataupun yang kita dapat beli di sana. Hak sana juga. Itu hadiah lah tu. Tidak semesti dibawa ataupun dihantarkan daripada tempat lain, tak mesti. Yang pentingnya binatang itu
dikurbankan di sana untuk apa-apa sebab lah. Sama ada hadiyu wajib ke ataupun hadiyu tatawwu' ke, tak kira lah. Tu hadiyu sunat ke, kurban sunat ke, kurban wajib ke, tak kira lah. Asalkan awak pergi sana, itu orang panggil hadiyu. Asalkan disembelih. Dan ia mungkin unta, mungkin lembu, mungkin kambing atau biri dan seumpamanya. Mungkin berlaku lah. Jadi di sini dia sebut rekas saja. Hak Nabi SAW kira dalam hadis ni, hantar ni pada tahun Hudaibiyah, dia hantar pergi ke Mekah. Dia sendiri tak boleh pergi pada tahun tu. Pada tahun Hudaibiyah tu maksudnya tahun yang ke-6 hijrah lah. Di situlah berlaku perjanjian Hudaibiyah ni. Tak boleh pergi tahun tu, kena pergi tahun depan, tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7 tu Nabi SAW berangkat pula pergi untuk buat umrah lah ni. Pada tahun yang ke-6 dan tahun yang ke-7, bila tak boleh pergi tahun yang ke-6 tu, umrah tu lah. Orang panggil umratul qadha, umrah ganti kepada hak tahun yang ke-6, hak tak jadi. Bila tak jadi, Nabi SAW hantar beberapa ekor binatang kurban dia pergi ke Mekah. Dia hantar gitu, dia sendiri tak pergi. Jadi hadiyu hak Nabi SAW hantar ni adalah hadiyu tatawwu', orang panggil. Hadiyu binatang kurban hak sunat. Hak sunat. Adapun hak wajib, maka hadiyu binatang kurban kerana seseorang itu melakukan haji tamattu' ke, ataupun haji qiran ke, ataupun dia telah bernazar, itu wajiblah. Itu orang panggil hadiyul wajib. Binatang kurban yang wajib ditunaikan ataupun dilakukan oleh seseorang itu. Adapun kalau hadiyu tatawwu' ni hak sunat, hak tidak lagu tu lah. Kerana dia meninggalkan sesuatu yang wajib dalam ibadah haji itu. Misalnya dia tidak bermalam di Muzdalifah dan sebagainya, dia meninggalkan tawaf wida', hak tu kenalah hak ni hadiyu tatawwu'. Hadiyu tatawwu' saja. Sebab hak ni wajib. Serupa dengan kita kalau dalam sembahyang kan, meninggalkan sesuatu yang kena sujud sahwi, kena tampung dengan sujud sahwi. Hak ni kena tampung dengan hak ni, gitu. Tapi benda tu bukanlah benda asas. Tidak. Bukan benda asas. Bukan benda rukun, tidak. Benda yang wajib, yang mana kalau tinggalkan tu kena, dia panggil dalam istilah dia dijabat, ditampung dengan kita mengorbankan binatang. Atau dalam istilah yang lain orang panggil dengan bayadan. Bayadan tu sembelih binatang kurban. Itulah hakikatnya. Itulah hadiyu di sini. Dalam riwayat ini kita tengok daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah menghantarkan dalam sekian banyak binatang kurbannya pada tahun Hudaibiyah itu seekor unta. Ada beberapa ekor hak dia kira di atas tu, tapi dalam hak banyak-banyak tu ada seekor unta hak mana dulunya adalah kepunyaan Abu Jahal. Dalam perang Badar, orang Islam benarkan, jadi harta ghanimah tu jadi bagi-bagi boleh ke Nabi SAW unta itu. Boleh ke Nabi SAW. Unta itulah yang dibawanya masuk dalam hak banyak-banyak unta yang akan dikorbankan tadi, yang dia kirim tu. Di kepalanya, di sini dulu, sebelum itu, kalau ada syarah ni boleh tengok. Sebab apa? Tadi kan, kalau kita terjemah mengikut zahir dia jadi pelik. Jadi pelik. Tadi kita terjemah tidak ikut zahir tu, ikut maksud dia, mafhum dia. Kalau kita ikut zahir dia, pelik nak cuba perhati. Kalau ikut zahir dia jadi ginilah terjemahannya. Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah
telah menghantarkan hadyu dalam hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mana musim itu? Seekor unta yang mana dahulunya adalah kepunyaan Abu Jahal. Pelik. Apa yang jadi pelik gitu? Cuba tengok dalam kitab kita ni, kalau ada dalam syarah ni dia ada sebut lah. Dia sebut sini fihi wad'ul muzhar mawdi'al mudmar. Orang yang mengaji nahwu dia faham selalu. Kalau ayat lagu tu dia faham lagi. Di sini telah digunakan isim zahir di tempat isim dhamir. Sepatutnya guna isim dhamir. Sepatutnya dia gini ayatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahda amal Hudaybiyah fi hadayahu. Dhamir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua tu buat sebutin je. Tu maknanya Rasulullah lah. Barulah jamalan. Ni dak buat mari Rasulullah di isi zahir ni. Letak tempat dhamir. Tu jadi lagu tu. Sebab tu tak sewi pelik. Kalau bahasa kita, kalau kita tunggu lagu tu jadi pelik. Sebab bahasa kita ni sempit cara penggunaan dia. Tidak seperti bahasa Arab. Lagu ni boleh, lagu ni masih boleh lagi. Tak salah dari segi nahwu dia. Kepada orang dia reti nahwu, dia boleh juga lagu tu. Itu satu cara. Walaupun tidak biasa. Hak biasanya kalau lagu ni dah sebut, dah tak disebut sebut dhamir sajalah. Kalau kita ganti nama lah, sebut ganti nama ni dok, sebut isi tu pula. Kalau kita jadi pelik, tak ditunggu zahir dia tu lah. Sebab bahasa kita tak guna lagu tu. Tetapi sebenarnya ada juga guna. Cuma kita tak perasan, tak tahulah dalam bahasa kita dia panggil kamu dia kaedah tu lah. Lagu tu. Apa dia panggil tak tahulah. Misalnya contohnya kalau kita kata, kalau kita buat contoh bahasa kita lah, kita kata mak telah kirim barang tu ke rumahnya, telah hantar balik barang tu ke rumahnya. Hanya itulah hak biasa. Tapi kalau kita kata mak telah hantar barang tu balik ke rumah mak, orang guna juga. Kadang-kadang dia guna bahasa ulas semula tu sebagai manja, bahasa manja. Dia ulas semula, dia tidak guna ganti nama, tapi guna nama juga untuk menyatakan kemanjaan dia. Apabila seseorang tu kecek gitu, dia menunjukkan manja. Tak tahu kamu dia kaedah dia. Dalam bahasa Arab banyak guna. Misalnya ni, ni guna isim zahir di tempat isim dhamir. Tak apalah. Dia kirim, padahal dia tidak ada melakukan apa-apa kesalahan, gapo tidak buat gapo lagi. Dia kirim. Ini termasuk dalam hadyu tatawwu, orang panggil binatang kurban hak sunat. Di kepala unta tu. Di sini dia kata di kepalanya, tapi dalam riwayat lain disebut di hidungnya. Di hidungnya, di kepalanya, yakni di hidungnya. Berdasarkan riwayat yang lain, ada cincin perok. Cincin ni halqah bulat gitulah. Perok tu cincin lah. Di hidung. Cincin ni biasanya orang letak di hidung lah, di kepala. Mana kepala? Orang tidak letak di kepala, orang letak di hidung. Sebab tu lebih tepat riwayat yang lain. Sebab apa yang guna di kepala di sini, padahal hak sebenarnya di hidung. Ini penggunaan ala ittisaq, orang panggil. Penggunaan secara ittisaq, mengikut kaedah ittisaq. Ada juga orang yang katakan ini penggunaan secara majaz.
Majaz mujawarah orang panggil. Di sini. Dalam kitab kita ni ada majaz mujawarah. Pasal dia dekat, kepala dengan hidung tu dekat. Jadi sebut kepala pun tak apa juga. Ada juga yang kata ni bab termasuk dalam bab majaz juga, tapi bab itlaqil kull wa iradatil juz. Ada juga kata lagu tu. Yang ni majaz mursal. Sebutkan kepala tu, dalam kepala tu ada belakang lah, hidung, mulut, gapo mata ada belakang. Tapi yang dimaksudnya juzuk dia. Juzuk dia iaitu hidung. Macam-macam lah kata ni. Hak sebetulnya kalau nak hak tepatnya riwayat lain, iaitu di hidung. Sebab kalau kepala tu di mulut pun boleh, di mana-mana pun boleh, di telinga pun boleh. Boleh belakang. Hak tepatnya iaitu di hidung. Cuma di sini dia guna, dia sebut kepala tu tak apalah. Ibnu Minhal berkata, sebabnya Imam Abu Daud ambil daripada dua orang. An-Nufaili seorang dan Muhammad bin Minhal. Hak tadi hak kata cincin perak tadi riwayat Nufaili. Hak riwayat Ibnu Minhal pula cincin mah. Hak di hidung sana itu cincin mah. Lepas tu dalam riwayat Nufaili ada tambahan. Dalam riwayat Muhammad bin Minhal tak ada tambahan ni. Apa dia? Tujuan dia bawa unta tu, hantar unta tu nak suruh orang-orang musyrikin tu malu. Tujuannya nak suruh orang-orang musyrikin naik angin. Naik angin. Nak marah. Itu tujuannya dia kirim itu. Lepas tu kita tengok hak sini dulu. Dia kata kalau dalam muka surat 3 atau 39 tu kan, unta ni hak dulunya adalah kepunyaan Abu Jahal. Kepunyaan Abu Jahal. Lepas tu cuba tengok nombor 3 bawah tu. Ta'liq nombor 3. Dia kata hadis ni muskil sikit ni sebab bercanggah dengan hak ada dalam Tirmizi, iaitu unta Abu Jahal tu termasuk dalam kumpulan unta yang akan dikurbankan oleh Rasulullah dalam haji wada'. Dalam haji wada' hak tu. Cuba perhati dulu. Maknanya ada berdasarkan riwayat Tirmizi, unta ni hak Abu Jahal ni Nabi bawa sebagai kurban dia bersama dengan hak lain-lain lah, unta-unta lain, untuk dikurbankan pada haji wada'. Haji wada' tu tahun yang ke-10. Hak ni tahun yang ke-6. Kalau dalam Tirmizi tu kata haji wada', bermakna tak mati. Kalau kurban dah tahun yang ke-6 ni mati dah lah. Nak bagi mana lagi tahun yang ke-10. Itu kan sudah ada percanggahan. Kalau Nabi sudah kurban dah sini, maksudnya dia hantar ni nak kurban lah. Lepas tu dah ke mana nak kurban hak ni pula ni? Berapa ekor? Kecuali kalau banyak ekor. Kalau hak ni dengan tanda lagu ni seekor ni nya, macam mana dia akan kurbankan pula pada tahun yang ke-10? Kecuali kalau kita kata hak tahun yang ke-6 ni tak ada cerita ni. Hak mana-mana satu kena terima lah. Hak mana satu kita kena terima. Kalau nak terima hak tu tahun yang ke-10 tu betul, maka hak ni tak betul. Nak betul pun kalau terima hak ni betul tak mungkin ada dah lah. Tahun yang ke-10 tu haji wada'. Tak mungkin ada. Kecuali kita kata hak ni tak betul. Hak tu lah hak tahun yang ke-10 tu betul. Dia kata warajih ma fi Abi Dawud. Dia kata hak rajihnya, hak kuatnya ada dalam Abu Daud ini, sebagaimana yang dibincangkan dengan terperinci dalam Kaukab dan Al-Aujaz. Di situ ada bincang, dia tak bincang panjang sini.
Dalam Al-Kaukab itu maksudnya ialah Al-Kaukabud Durri, iaitu syarah kepada Sunan Tirmizi itu. Syarah kepada Sunan Tirmizi yang disusun oleh ayah Syekh Zakaria, Al-Kaukabud Durri itu, dalam bahasa Arab. Asalnya syarahnya tu guru dia mengajar Tirmizi, dia syarah dalam bahasa Urdu. Lepas tu anak murid dia, ayah Syekh Zakaria ni, namanya Maulana Muhammad Yahya, dia tulis dalam bahasa Arab, salin dalam bahasa Arab. Itu Kaukab tu. Dan Al-Aujaz, Aujaz itu Aujazul Masalik, ni karangan Syekh Zakaria sendiri. Dalam itu dia ada sebut. Dalam itu dia ada sebut. Lepas tu cuba perhati selagi pada muka surat ada kitab ni lah, pada muka surat 340, nota nombor 3 bawah tu, ta'liq nombor 3, dia kata dalam Khamis, dia main rekah saja. Khamis ni Tarikh Al-Khamis, nama kitab Tarikh Al-Khamis. Dia kata dalam Khamis saja ada disebutkan bahawa untuk Abu Jahal ni terlucu. Antara banyak-banyak binatang kurban yang akan dibawa tu, terlucu pergi ke Mekah, masuk di kawasan Mekah lah, di perumahan Mekah, dan ditunggu oleh unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu dalam Tarikh Khamis dia sebut. Lepas tu orang-orang bodoh Quraisy pada ketika itu tasih hataklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka dihalang oleh Suhail bin Amr, iaitu pengasas kepada satu pertubuhan lah, pertubuhan damai pada masa itu. Suhail bin Amr, dia kata kepada orang-orang Quraisy hak tak saya hataklid kepada Nabi itu, kalau kamu nak juga unta ni, unta Abu Jahal ni, kamu kemukakanlah harga dia kepada Rasulullah. Bagi ganti, ambil ganti dengan 100 ekor unta. Kemuka begitu. Munak ni seekor ni ganti 100 ekor unta. Kalau Nabi tu terima, kalau Muhammad terima, tak apalah nak pegang unta Abu Jahal ni pun. Jadi ke hak kamu. Adalah berlaku tawar menawar situ. Lepas tu katanya Nabi SAW ni kata, kalaulah unta itu bukan untuk dikurbankan, bukan hadiu lah, bukan untuk dikurbankan, nescaya saya terima cadangan tu. Tapi tak ada arah lah, muka ni sudah dibawa untuk kurban, tak ada arah. Akhirnya Nabi SAW mengurbankan unta Abu Jahal tu lah. Gitu. Cumanya ini masing-masing pendapat lah. Tadi dia kata hak rajihnya hak dalam Abu Daud ni, hak ni lah. Hak rajih dalam Abu Daud ni maksudnya hak ni lah, yakni pada tahun Hudaibiyah peristiwa ni berlaku. Nabi SAW hantar binatang hadiu ni dalam banyak-banyak min unta dia tu, untuk Abu Jahal ni berlaku pada tahun Hudaibiyah. Saat ni kan kita sudah baca dah, bawah tu dia kata hak rajihnya hak dalam Abu Daud ni hak ni lah. Yang ni dia nak tolak, dia tak sepakat hak dalam Tirmizi tu. Tak sepakat hak dalam Tirmizi yang kata untuk Abu Jahal ni dikurbankan pada tahun yang ke-10 pada Haji Wada. Dia tak sepakat. Dia kata hak ni hak rajih. Padahal kalau kita nak tengok dah, sudut mana rajih? Tak ada sebab untuk kita tarjihkan hadis ini. Satunya kita kata, kalau dari sudut sana, semua ni sama ada An-Nufaili ke ataupun Muhammad bin Hal ke, atas pada dia tok guru kepada tok guru masing-masing itu, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq. Cuba perhati molek. Ibnu Ishaq. Lepas tu dia kata al-makna riwayat masing-masing itu maknanya lebih kurang. Ibnu Ishaq kata qala Abdullah maksudnya Ibnu Abi Najih berkata,
haddatsani Mujahid. Situ. Situ benar. Ini kalau mengikut kaedah hak biasalah. Tentang Ibnu Ishaq ni, ulama-ulama hak terima Ibnu Ishaq. Ia mengatakan Ibnu Ishaq ni perawi hasan. Hadis dia tu bertaraf hasan. Dia pun ada syarat juga. Orang-orang yang terima Ibnu Ishaq pada tahap tu dengan syarat juga, bukan secara mutlak. Dia kata kalau kita nak terima ni, kalau Ibnu Ishaq meriwayatkan secara tahdith. Ibnu Ishaq kata macam dia kata haddatsana ka atau sami'tu ka, sami'tu Abdullah yakni ibn Abi Najih. Dia kata lagi, barulah kita boleh terima, barulah tahap dia tu hasan. Hak orang terima, hak orang yang terima, dia kata gitulah. Di sini tidak ni. Ibnu Ishaq tak kata apa ni haddatsana Abdullah ataupun sami'tu Abdullah. Tak. Dia kata qala. Ibnu Ishaq kata qala Abdullah berkata. Abdullah berkata, dia tidak semesti dia dengar. Dia tak jelas itu dia dengar. Abdullah tu secara langsung ayat ke dia kok. Sebab kita kata Hasan Basri berkata. Pas jauh mana Hasan Basri dengan kita tu? Kita dengar kau dia kata. Tapi tak boleh kau kita kata Hasan Basri berkata. Boleh. Rasulullah SAW bersabda. Boleh. Tapi ada jaminan kau sanad itu muttasil. Tak. Bila kata begini qala sini tak ada jaminan. Serupa dengan riwayat dengan an-anah juga. Dan Ibnu Ishaq ni kalau riwayat secara an-anah, orang yang terima dia pun tak terima juga. Hak ni tahap tu juga. Maknanya lemah, tak kuat. Itu dari segi sanadnya tak kuat. Itu sah. Yang kedua, pada tahun Hudaibiyah, kalau kita mengambil kira tambahan hak Nufaili, tujuan Nabi buat gitu nak suruh orang musyrikin ni naik marah, naik angin, tak kena tu. Tu dari segi dirayah, dari segi riwayat maksud tadi lah, dari segi dirayah tu tak kena. Kalau itu maksud Nabi SAW, sebab menimbulkan kemarahan ni boleh menyebabkan perang. Nabi SAW nak pergi tu bukan nak pergi perang, nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah di negeri orang, negeri musuh. Mekah tu duduk di bawah perintah musuh lagi pada masa tiba-tiba kita menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kemarahan mereka. Tak pernah sabar. Sepatutnya dia buat sesuatu yang melunakkan hati mereka, melembutkan hati mereka, pujuk. Lepas tu kan dalam peristiwa ni juga Sayyidina Uthman itu ditahan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi panjang pula sini lah. Tadi sebenarnya tidak nak panjang, tapi kalau kita nak bahas hadis lah secara halus jadi gitulah. Walaupun ada dalam syarah ni kita nak tengok sesuatu, jadi gitulah. Iaitu Nabi SAW nak pergi buat umrah, bukan nak pergi perang. Kalau marah tadi Sayyidina Uthman tadi telah dipegang, sebab Sayyidina Uthman ni nak pergi tinjau, nak pergi tengok keadaan di Mekah. Tiba-tiba puak-puak Mekah tu igak. Hak itulah, kerana igak itulah Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia tu, orang panggil bai'atul ridwan tu, di bawah pokok tu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sayyidina Uthman pergi sana, lepas tu ada desas-desus, khabar angin mengatakan Sayyidina Uthman ni kena bunuh. Kau orang-orang musyrikin Mekah kena bunuh, kau orang-orang musyrikin Mekah. Kalau kita kata, kita andaikan bapa orang musyrikin Mekah tu nak bunuh Uthman, kita kata sebab nak marah lah. Sebab nak marah. Orang Islam ni nak ngani ke dia, nak main ke dia. Misalnya kalau Utah ni, kalau kita kaitkan dengan Utah ni, waktu peristiwa ini adalah satu sebab yang menimbulkan kemarahan mereka. Hak munasabahnya Nabi SAW tak akan buat gini. Tak akan buat gini.
Hak tu tak ada sabit nak marah tu. Tak ada sabit ni, tak sabit lain. Sebenarnya tak ada bunuh pun. Tapi adalah soal selidik, apa ni, tanya gitu, tanya begini. Sayyidina Osman tu sehingga jadi lambat Sayyidina Osman mari. Dan kalau betul lah cerita tu, Nabi SAW kata kita perang sekali. Sebenarnya maksudnya tidak perang, tidak lagi perang, nak lagi buat umrah. Bermakna tidak kena sabar. Nabi SAW nak melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan orang kafir pada masa itu. Sebab dia yang berkuasa. Kalau dia marah, boleh jadi macam-macam. Boleh jadi macam-macam. Kalau dia bunuh Sayyidina Osman, kalau dia tahan Sayyidina Osman, mudah sabar dah. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan kemarahan. Tapi apa yang Nabi akan buat gitu? Itu tak kena sabar. Kecuali lah tak ada apa-apa, kita nak pergi dengan molek, kita tak ada menyentuh perasaan demo, nak pergi buat ibadat molek, tiba-tiba demo tahan nak bunuh pula Sayyidina Osman. Tu benar sabar. Benar sabar. Kita tak nak buat apa-apa, tiba-tiba dia bukan setakat halal kita, orang kita, wakil kita yang pergi dia bunuh. Benar sabarlah kalau Nabi SAW nak perang kerana tak ada sebab. Tapi kalau dia penyebabnya, benar sabar. Kira nak pergi macam nak pergi perang tu, cari masalah. Cari puting, orang kata. Cari puting. Dia tak pernah sabar buat benda lain. Dengan sebab itu tidak ada sebab untuk ditarjihkan hadis ini daripada hak itu. Tidak ada. Dan kalau kita terima hak tu tahun yang ke-10, kena sabar. Sebab nak marah kepada dia moga bawa Islam, dah jatuh dah pada tahun yang ke-8 Mekah tu. Pada tahun yang ke-10 tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah. Di Mekah. Orang kafir kalau ada tu, mereka sudah tidak berkuasa. Kalau bawa pergi sembilan untuk Abu Jahal, tak ada apa-apa. Kesal dia. Sebab Mekah sudah jatuh ke tangan orang-orang Islam. Tapi kalau masa ni tahun Hudaibiyah ni tak nak sabar. Nabi SAW nak buat benda-benda lagi. Itu cuba perhati. Orang-orang yang tidak perhati riwayat-riwayat Ibnu Ishaq ni yang tak nampak benda-benda lagu tu. Halus tu. Halus. Dengan sebab itulah dia kata hak rajih dalam Abu Daud. Rajih kok mana? Masih tapi walau bagaimana pun masing-masing pendapat. Kita tidak nak kata apa dah dia pendapat gitu, ikut dia lah. Tapi kalau ada tak nampak gitu, tak pernah sabar. Nak kata rajih-rajih ni kalau hak ni sahih dulu dari segi sanad. Lepas tu dari segi isi dia tu pula tak ada benda yang tak pernah sabar. Ni ada benda tak pernah sabar ni. Sebab baru ni dia juga kan. 4 minggu baru ni tu. Apa di talbid rambut tu dengan Nisa Madu. Apa dia ni benda tak pernah sabar juga. Tak apalah habis itu. Babun fi hadiyil baqar. Bab tentang mengorbankan, kalau kata haji ni untuk ibadat tu sajalah. Kurban hak tu. Bukan kurban pada hari raya kurban di serata dunia tu. Hak tu kurban lah. Hari raya kurban lah kita panggil. Ataupun udhiyah. Hadiyil baqar. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Rasulullah SAW telah mengorbankan bagi pihak keluarga Muhammad dalam haji wada seekor lembu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, riwayat daripada Abi Hurairah. Rasulullah SAW telah menyembelih. Tadi nahar sebelah juga. Tapi hak tu lebih sesuai dengan unta. Ini zabah. Hak ni hak lebih sesuai dengan lembu. Telah menyembelih bagi pihak isteri-isterinya yang buat umrah seekor lembu yang dikongsi bersama oleh mereka. Yang dikongsi bersama oleh mereka. Ada 2 hadis. Imam Abu Daud mari sini. Yang pertamanya yang nak bahasnya hak tadi nahar. Kalau lembu asal dia tidak nahara.
Nahara ni untuk unta. Ni tekak ni kan, dia tekak ni. Kalau hak sini bahagian bawah ni nahar, orang panggil nahar. Unta orang sembelih sini bahagian bawah ni, sebab dia tekak panjang kan. Sembelih sini. Bukan sembelih di atas ni. Kalau zabaha sembelih juga. Tapi sembelih lembu sini. Bukan sini. Bahagian bawah ni. Hak lebih tepatnya dari segi penggunaan, dari segi bahasa, hak Abu Hurairah, zabah. Sebab lembu. Ia di sembelih ni lembu, bukan unta. Tetapi dia guna secara umum lah. Secara umum. Di sini walaupun guna nahar pun, yang jelasnya unta lembu juga. Cuma guna perkataan sembelih. Pinjam. Sembelih untuk unta tu, buat mari untuk lembu. Tetapi hakikatnya serupa, yang kedua-dua riwayat ni menyatakan yang disembelih itu ialah lembu, bukan unta. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga Muhammad, ahli Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Kalau kita tengok dalam riwayat yang kedua, isteri-isteri dia. Hak yang pertama tu seekor lembu. Riwayat yang kedua tu seekor lembu yang dikongsikan bersama oleh mereka, isteri-isteri dia. Jadi seekor lembu. Isteri-isteri dia. Jadi keluarga Muhammad dalam hadis yang pertama tu maksudnya ialah isteri-isteri dia. Apa yang kita kata keluarga ni isteri? Kalau dalam Quran tu asalnya, kalau kata ahlul bait tu isteri-isteri. Dalam bahasa Arab. Adapun anak cucu hak ni bukan hak asal. Hak asalnya isteri. Itu ahlul bait. Isteri ataupun anak dia, ataupun menantu kau pergi kau lain itu tidak secara majaz. Hak hakikatnya, hak sebenarnya mengikut Quran ialah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hadis ni, jelas isteri-isteri Nabi juga. Kalau kita nak kata hadis yang pertama ni ahli masuk isteri dan juga anak cucu dia hak. Anak cucu dia hak lain. Tak boleh. Sebab apa? Ulama duduk muskil. Kalau isteri ni pun muskil dah. Sebab isteri 9. Kalau berdasarkan riwayat yang lain, lembu, seekor boleh dikongsi oleh 7 orang. Situ pun muskil dah. Bahkan anak cucu dia hak lain, kau ramai lagi. Lagu mana? Situ pun muskil dah. Dengan sebab itu Daud Zahiri kata, boleh seekor lembu, seekor unta dikongsi oleh 10 orang dia. Ni dia pegang. Ni hadis dia pegang. Sebab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 orang. Kalau 10 pun boleh. Kalau 10 pun boleh. Hari yang pegang dengan ni lah. Baqaratan wahidah. Kalau kita kata baqaratan, ada setengah-setengah riwayat itu baqarat. Kalau baqarat makna lembu, tidak semesti seekor. Kalau baqaratan boleh jadi lembu betina seekor. Dia takut keliru tu. Baqaratan wahidatan. Jelas. Ni bukan maksud lembu betina, ni bukan maksud jenis lembu, dak. Ni maksud memang seekor lembu. Ta di sini bukan ta untuk taklid, tidak. Ta untuk menunjukkan wahidah, satu. Tapi boleh jadi kan ada kemungkinan lagi. Dengan sebab bila bubuh wahidah tu tak lagi dah. Seekor lembu. Tak satu cara lah tino ke jantan tak cara. Tapi seekor lembu. Seekor. Bukan lembu. Sebab ada juga dari setengah-setengah riwayat tu orang tahu lah hak ni. Hak ni dia kata hak tu lebih tepat, iaitu baqar. Baqar makna lembu, tidak semesti seekor. Kalau kita kata hak seekor ni, yang ni bagi pihak setiap orang isterinya. Dia takwil gitu. Bermakna kalau 9 orang isteri dia, 9 ekor. Tepat kalau kita kata baqaran. Tapi dalam kedua-dua riwayat ini, riwayat yang pertama menunjukkan seekor semati. Riwayat yang kedua, hak seekor tu dikongsi. Lagu mana? Tak boleh dah. Tidak suku-suku. Kalau suku-suku kongsi apa? Bainahun nak buat agam dia. Tak ada faedah dah hak tu. Dengan sebab itu kuat balik dia tu. Jadi kita tak boleh kata apa lah kalau dia pakai lagu tu, dia ada hadis. Dia ada hadis.
Sebab itulah dalam kitab kita ni 341, cuba tengok bawah nombor 2. Muskil hadis ni, kemuskilan dia duduk mana? Iaitu mereka itu isteri-isteri Nabi ni 9 orang. Lagu mana seekor lembu boleh memadai untuk mereka? Kerana itulah Ibnu Hazm dalam Muhalla dia, ini pokok Zahiri ni, dia kata boleh seekor lembu untuk 10 orang. Jelas dia sebut boleh. Lepas tu Syekh ni jawab, dia kata Syekh jawab, dia bawa bab lain, bab ifrad haji. Dia kata yang nyata daripada kalam Ibnul Qayyim ialah hadis-hadis ni hadis-hadis ni memang ginilah kata dia, zahirnya beginilah, tapi hadis-hadis hak kongsi antara 7 orang tu hak tu lebih sahih kata dia. Dengan sebab itu kita kena utamakan hak 7 orang yang boleh berkongsi, sebab tu lebih sahih. Hak ni sahih, hak tu lebih sahih. Dia tak sepakat. Tapi kalau mengikut zahir ni tak lagi kata memang gitu dah. Cuma nampak bercanggah dengan hak lebih sahih, hak tu kata sekat 7 je. Walam yata'arrad an dhalika an-Nawawi, tapi Imam Nawawi senyap, tak saya kata gapo sini. Tak saya kata, dia tak saya komen apa, dia senyap dia. Gitulah. Bermakna ada juga ulama-ulama kata 10 orang, kongsi 10 orang. Tapi itu tidak jumhur lah. Tidak hak ramah, hak ramahnya 7 lah. Jadi ada dalil, kalau kita ngaji hadis ni kita tahu lah mana dalil dia, hak ni lah dalil dia. Antara dalil dia. Lepas tu hak 7 tu dia nak kan? Dia kata hak 7 tu kalau kongsi kau mana? Piti kau banyak kan? Gitu je lah. Hak sah juga hak ni. Kalau kita pakai hak tu saja, hak ni kena tak tepi, tak boleh pakai langsung. Masuk kau hak ni. Nak kata masuk lagu mana muka hak ni haji wadah. Haji wadah ni sangat akhir dah. Nak kata masuk tu kena jelas. Makna hak moleknya kita pakai kedua hadis ni kalau boleh pakai. Ni jadi tak pakai hak ni tak boleh pakai. Ataupun dia kata ini khusus untuk Nabi, untuk isteri dia, kalau orang lain tak boleh. Dia kena ada dalil khusus. Dia kena ada pula dalil yang menunjukkan ini khusus dengan Nabi. Itu semua tak ada. Itu semua tak ada. Tapi kalau mengikut pokok ni Zahiri, dia kata kita pakai kedua hadis. Hak tu bukan kita tak pakai, cuma kita kata hak ni sah juga. Tapi kalau hak 7 tu lebih baik, kalau buat lagu tu lebih afdal. Tu kan dia pakai kedua. Dari satu segi nampak lebih molek dia, sebab dia pakai kedua hadis. Kita nak kata hadis masuk, tak boleh kata sembarangan masuk-masuk ni haji wadah saat akhir tu. Mana ada lepas pada tu dia kurban lagi, lepas pada tu yang tak masuk ke hak ni. Dengan sebab itu dia sebut dalam hadis Muslim riwayat daripada Jabir, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabaha an Aisyah baqaratan yauman nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bagi pihak Aisyah seekor lembu pada hari Nahar. Dia kata hadis ni nampak bercanggah dengan hadis ni. Seekor lembu ni bagi pihak Aisyah. Kalau sudah berkongsi bersama ni, masuklah Aisyah. Ini menunjukkan hak kata 9 dia berkongsi atas hak seekor tu tidak berapa kemak bagi orang yang tak seterima hak tu lah. Dia kata sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam Muslim, disebutkan Nabi SAW bagi pihak Aisyah dia 9 seekor lembu. Itulah ke mana? Kalau Aisyah dia masuk dalam hak 9 tu, masuk ni apa perlu lagi 9 seekor lagi? Dalam satu lagi riwayat Muslimnya, Rasulullah SAW menyembelih bagi pihak isteri-isterinya. Dalam hadis Ibni Bak daripada Aisyah, baqaratan seekor lembu dalam hajinya. Tapi kebanyakan tak lagi lagu tu lah. Lebih jelas kot. Hak Aisyah ni cerita lain. Hak Aisyah ni orang-orang Zahiri yang jawab.
Aisyah tu cerita lain. Aisyah tu mula-mula dia serupa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kan kita sudah belajar dah masalah haji ni. Zaman Nabi mula-mula buat haji, nak pergi atas niat nak buat haji lah, pergi turun di Madinah. Tiba-tiba suruh fasahkan haji kepada umrah. Fasahkan haji kepada umrah, pakat buat umrah belaka. Dah fasah. Waktu isteri-isteri Nabi semua buat umrah belaka, termasuklah Aisyah. Bila buat umrah, sampai dekat nak buat kerja haji pula tu, dia tak suci lagi Aisyah ni. Dia mai kotor. Duduk terus dengan umrah lagi. Sampai dekat tu Nabi pun suruh dia difasahkan umrah dia kepada haji. Sebab nak buat haji ni sampai masa haji ni, dia tu kes berbeza daripada orang lain. Lepas tu dia pun buat haji lah. Adapun isteri-isteri Nabi yang lain dia buat umrah terus dah. Lepas tu buka umrah tu, muka haji tamattu kan, mereka buat haji tamattu. Lepas tu sampai masa dekat nak haji tu pakai ihram pula, ihram haji. Ada itulah orang lain buat. Aisyah tidak. Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia batalkan umrah dia tu dan niat haji pula. Begitu. Lepas pada tu sudah dia buat kerja haji bersama dengan orang lain, dia pun berasa tak sedar hati sebab dia tak ada buat sempurna umrah serupa dengan orang-orang lain. Serupa dengan isteri-isteri yang lain. Dia pun minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat umrah daripada Tan'im pergi ke Tan'im. Itu cerita dia lagu tu. Jadi oleh kerana ada ketidaksempurnaan seperti orang lain ni, untuk menampung ketidaksempurnaan itu, Nabi sebenarnya bagi pihak dia seorang seekor lembu. Tu cerita. Bukan tiap-tiap orang isteri tu seekor lembu, tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Hak untuk umum isteri dia tu seekor lembu, hak berkongsi bersama tu, hak tu masuk dah Aisyah. Tapi oleh kerana kes dia ni lain, Nabi SAW buat suku untuk gitu. Dia boleh jawab. Bukan kalau kita kata Aisyah begitu pun lapan lagi. Lapan lagi. Atas saya kalau mengikut riwayat kebanyakan tu 7 je, lebih lagi. Kalau kita nak kira gitu, tak lagi juga. Aku mana? Gitulah kalau mengikut zahiriyah gitu. Mengikut kebanyakan ni dia terjehkan hadis hak 7 tu je. Cara dia, kaedah dia terjehkan. Dan hadis ini juga menunjukkan kurban-kurban ni tidak semesti sedih. Orang yang nak kurban, hak sama-sama haji muka, kurban haji muka ataupun kurban hari raya kurban, tidak semesti buat sedih. Bagi pihak orang sini, Nabi SAW menyembelih bagi pihak. Boleh je bagi pihak. Cumanya kena wakil, kena tahulah. Kena wakil lah. Ini bagi pihak. Tidak semesti kurban tu sembelih tu sendiri. Tak mesti. Kemudian babun fil isy'ar. Kena start tu dulu nak buat ayat. Kita pun minggu depan kali hak subnya. Sebelum puasa ni, lepas puasa ni. Sekarang tu lah dulu. Sambung minggu depan. InsyaAllah. Allah.